kempen kita, terutama dalam menghadapi PRU yang akan datang tidak lama lagi, yang akan menjelang tidak lama lagi. Walaupun perjanjian MOU itu mengatakan berkemungkinan 31 Julai, selepas 31 Julai barulah pilihan raya berkemungkinan akan diadakan, tetapi nampak gayanya semacam ada angin-angin yang bertiup kencang. Berkemungkinan tak sampai pun tarikh 31 hari bulan Julai 2022 dan kerajaan akan mula bertukar, pilihan raya akan diadakan. Ada kemungkinan itu kerana nampaknya bersatu resah dalam keadaan yang ada sekarang ini apabila mereka semakin ditekan dan dilupakan serta disisihkan. Dan kita lihat juga bagaimana what do you call that, warisan sekarang ini mula masuk dan menampak di tanah Melayu, di Semenanjung Malaysia, dan mula mencari penaja di beberapa tempat. Nampak gayanya ramai juga kata-kata yang mula rasa macam tak sesuai di PKR, tak sesuai di amanah, tak sesuai di itu di sini, dan mula nak mencari tapak di parti yang lain. Tapi kita ni simple je tuan-tuan. Apa pun yang berlaku, kita tahu di mana hala tuju kita tahu di mana tapak kita tahu di mana kita nak bergerak, di mana kita akan bermula dan di mana kita akan berakhir. Dan kita tahu di mana perancangan kita dan apa yang kita nak kena lakukan. Jadi kalau kita memahami dalam politik ini kaedah dan cara yang betul dalam kita nak menghadapi situasi politik yang ada dalam negara kita, maka kita sebenarnya boleh menang. Saya percaya sekiranya di Sarawak ni pun, kalau kita tengok, sebenarnya kita boleh kalahkan GPS. Kita boleh kalahkan golongan-golongan orang-orang tua yang bermain dalam politik ni. Dia golongan-golongan tua yang bermain dalam politik sebenarnya wajah-wajah yang sama je. Di Sarawak lah, kita buat Sarawak kan, Semenanjung pun sama. Dia keluar parti ni tapi dia join parti lain, orang yang sama juga. Di Sarawak ni paling obvious lah. Dia daripada PBB ataupun PRS atau SCPP, dia buat UPP, dia buat PRS, keluar buat PSB, kemudian keluar buat Teras, keluar buat PBK, keluar. Dia parti orang yang sama, daripada kelompok yang sama, tapi kononnya dia orang berubah wajah supaya dapat mengelirukan rakyat. Konon-kononnya dia berjuang untuk rakyat. Macam ada seorang senator tu, dia tulis, dia kata PH, dia kata PH katanya telah berbeza dengan kerajaan GPS sekarang ini. Dia kata memerintah 22 bulan, dia kata. Sedangkan PH memerintah dulu, keadaan Sarawak teruk, dia kata. Keadaan Sarawak tak bagus, banyak projek dibatalkan. Saya nak tanya satu soalan kepada orang yang tulis tu. Sebelum 22 bulan tu kerajaan rakyat negeri Sarawak berada dalam keadaan bagus ke? Adakah rakyat negeri Sarawak mewah, bagus, kerja tak ada masalah apa semua, tiba-tiba PH memerintah dia orang menderita? Ada tak macam tu? Atau sebenarnya hakikat memang dia dah 60 tahun menderita disebabkan oleh keadaan itu? Jadi itu antara persoalan-persoalan yang kita nak bawakan kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Namun saya nak bawa tentang pilihan raya yang akan melanda, yang sepatutnya berlaku pada tahun hadapan. Saya mula-mula saya jangkakan bahawa seawal bulan Mac, saya katakan berkemungkinan sama dengan pilihan raya negeri Sarawak. Dan kemungkinan itu ada sebenarnya. Namun satu MOU telah ditandatangani bersama dengan pembangkang, menyebabkan kita rasakan bahawa kemungkinan itu berlaku itu agak kurang. Kerana bila pembangkang dah mula dapat dana dan sebagainya, dan bagi saya tak ada menjadi masalah pun untuk rakyat juga kan. Dia mungkin boleh lewatkan sedikit, tapi lewat itu tak adalah terlalu lewat. Berkemungkinan Ogos, dan paling lewat pun is going to be somewhere around January, February 2023. Itu jangkaan kita berlaku dalam tempoh masa tersebut. Dan agak menarik kerana kita dapat berita bahawa warisan sudah mula mengembangkan sayap dia di negeri seperti Perak. Di Perak, negeri warisan sudah mula mengembangkan sayapnya. Dan Selangor pun dikatakan di kawasan Shah Alam, warisan pun sudah mula nak mengembangkan sayap di kawasan tersebut, tuan-tuan. Jadi Kenapa benda ini signifikan sebenarnya kalau kita lihat? Benda ini akan mencorakkan satu dinamik politik yang sangat menarik yang akan berlaku pada 2015 ini. Akan ada parti yang akan jadi seperti Semangat 46 yang akan mati. Antara jangkaan saya yang akan mati pada 2000 PRU ke-15 ini adalah parti Bersatu. Itu antara parti yang akan binasa, yang akan mati, yang akan terkubur dalam pilihan raya selepas pilihan raya ke-15 yang akan datang. Kenapa? One of the bigger reasons, sebab saya tak nampak Bersatu ini mempunyai grassroots yang kuat di peringkat negeri, di peringkat negara, di peringkat cawangan mereka. Dan sekarang ini Bersatu sudah ketandusan pemimpin.
satu pemimpin yang boleh dilihat sebagai figura. Bersatu tu dah tak ada. Apabila jatuhnya Muhyiddin Yassin tempoh hari, kita tak nampak siapa lagi figura selain daripada Muhyiddin Yassin menjadi seorang satu tonggak kepada muka depan Parti Bersatu. Kita tak nampak. Kalau kita pejuang pun kita boleh nampak kita boleh nampak Mahathir. Kalau muda pun kita boleh nampak Syed Saddiq. Tetapi Bersatu saya tak nampak. Malah diperkotak-katikkan Bersatu sehingga kan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hanya dibagi jawatan satu menteri pengurusi MPN bertaraf menteri. Itu level Presiden Bersatu sehingga jatuh begitu sekali. Kemudian apabila kita menyentuh perihal seperti Azmin Ali, saya tak nampak Azmin Ali itu boleh bergerak ke mana-mana. Saya tak nampak Azmin Ali itu dilihat sebagai figura even oleh orangnya sendiri. Tolak tepilah dia punya video kabur itu atau etika kepada dia punya apa orang kata, dia punya salah laku dia dan sebagainya. Tetapi nak menunjukkan bahawa Azmin Ali itu sendiri, Zuraidah Kamarudin itu sendiri, dua figura ini tidak nampak sebagai figura. Tak nampak mereka sebagai figura. Mereka sekarang ni kerajaan, mereka memegang jawatan menteri, tapi tak nampak mereka sebagai figura yang orang boleh respect. Malah orang tak respect itu datang daripada parti mereka sendiri. Tak nampak mereka itu sebagai figura. Dan kalau bukan tak nampak mereka sebagai figura, kita tak nampak bagaimana Parti Bersatu itu boleh maju ke hadapan. Kita tak nampak yang membawa Bersatu itu adalah Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin, Peja. Kita tak nampak mereka. Even Muhyiddin Yassin pun kita tak nampak mereka sebut Parti Bersatu. Satu figure yang orang kata, kalau figure ni tuan-tuan, mungkin kita tak suka dia, tapi dalam masa kita kata kita boleh respect. Saya bagi contoh Mahathir lah. Saya tak suka Mahathir. Tapi saya kata saya boleh respect. Saya boleh lagi respect Mahathir sebab saya nampak dia ada dia punya aura kepada kepemimpinan itu ada. Contohnya Syed Saddiq. Saya tak kata saya tak suka Syed Saddiq, tetapi dalam masa yang sama bukanlah arti kata saya benci Syed Saddiq, tak adalah. Tetapi dia kita akan nampak bahawa adalah orang kata apa, ada dia punya ketokohan itu dekat situ. Ada orang kata parti muda ni tak lama dan sebagainya, tapi tak apalah, itu kita bawa situ. Tapi dalam Bersatu ni saya tak nampak benda itu berlaku. Saya tak nampak dia punya figura sebagai kepemimpinan dan juga pemimpin itu boleh dia ada. Sama juga dengan Sarawak sebenarnya. Bila kita sebut Pakatan Harapan Sarawak, tuan-tuan boleh fikirkan siapa? Tuan-tuan nampak siapa sebagai Pakatan Harapan Suara Sarawak yang membawa wajah Sarawak itu siapa? Jangan sebut Iswardi Morni. Iswardi Morni ni bukan pemimpin di Sarawak. Tapi pemimpin di Sarawak tu siapa? Kalau saya sebut nama Abang Zul, tuan-tuan tak kenal pun Abang Zul tu siapa? Betul tak? Kan? Kalau saya sebut P.E. Ling, tuan-tuan tak kenal pun P.E. Ling tu siapa? Kalau saya sebut Modol, tuan-tuan kenal Modol siapa? Kan? Tuan-tuan tak kenal. Kalau saya sebut ni saya sebut Melayu lah. Saya sebut Melayu Muslim lah. Okey, saya sebut bukan Melayu, yang bukan Chinese lah. Bukan Melayu. Apa bukan Melayu? Joshua Jabeng. Agak-agak tuan-tuan kenal Joshua Jabeng? Tak kenal kan? Paling-paling tuan-tuan kenal dia pernah buat polis report atas saya, itu je lah. Lain daripada itu, tuan-tuan tak kenal dia. Tapi mereka ini memegang jawatan tinggi dalam parti. Bukan apa tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam ni. Maksudnya apa? Figura itu kalau tak ada, bagaimana rakyat Sarawak? Contoh yang orang Sarawak, bila kita sebut Tok Nan, kan? Dalam PBB dulu dia ada Tok Nan. Atau Taib Mahmud lah. Taib Mahmud. Tok Nan ni mungkin orang luar Sarawak tak kenal lah. Tapi Taib Mahmud, orang luar Sarawak pun kenal Taib Mahmud tu siapa. Baik buruk tu cerita lain lah. Tetapi figura itu ada. So dalam Bersatu itu, kekurangan kepemimpinan dan pemimpin ini menjadikan Bersatu itu jalan dia agak pincang. Dan ditambah pula dengan kekurangan dana dan tersepitnya mereka di peringkat bawahan sekarang ini. Dan menurut laporan yang saya dapat, ada di antara kawasan-kawasan di mana Bersatu berkuasa, UMNO sudah mula masuk. Antaranya adalah Pagoh. UMNO sudah mula meletakkan tapak di Pagoh sehingga menyekat dan menyesakkan pemimpin dan juga apa orang kata anak-anak buah dan juga pengikut-pengikut Muhyiddin Yassin. Terutama di kawasan Peja. Hari ini ada daripada PKR mengatakan dia nak bertanding di kawasan Peja. Itu bagi saya tak penting. Tetapi bagi saya, UMNO juga berminat di kawasan Peja. UMNO juga berminat di kawasan Peja.
Jadi dalam hal ini, kalau pertemuan itu tidak dapat dimurnikan, kita kata, tak dapat dimurnikan di antara parti-parti Bersatu UMNO dan juga PAS, akhirnya salah satu parti ini terpaksa minta declare, diadakan pilihan raya secepat mungkin. Terutama dalam keadaan sekarang ini, kalau sekiranya geng-geng Ismail Sabri, Hishamuddin dan sewaktu dengannya menang menewaskan Zahid Hamidi, berkemungkinan besar pertembungan itu kurang berlaku. Tetapi bila Zahid ini, kemungkinan besar pertembungan itu akan berlaku. So sebab itu penting dalam pilihan raya parti yang akan datang, yang berlaku pada 2022 ini, Zahid kalah dalam pemilihan tersebut. Itu sangat penting.